Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dihidupkan kita lagi hari ini untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan yang mana lihat video ini agar sentiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya hendak menceritakan tentang kisah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruh yang mana nama Syekh Abdul Qadir Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, lahir di daerah Jilan di Iran. Di Iran bernama daerah Jilan, itu kerana dia digelarkan Al-Jilani. Ayah dan maknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang daripada orang-orang yang soleh. Maknya berketurunan Imam Hussein, ayahnya berketurunan Imam Hasan. Jadi Syekh Abdul Qadir ni alik mak pun Said, alik ayah pun Said. Dia mempunyai silsilah emas daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Syekh Abdul Qadir ni bernama Abu Saleh, yang mana diriwayatkan bahawasanya Abu Saleh pada suatu hari ni sebelum dia kahwin, pada suatu hari pergi jalan-jalan ke tepi sungai, nampak ada buah apple. Buah apple yang ada di sungai. Jadi dia lapar. Dia nak makan buah apple. Dia makan separuh. Dia baru ingat, ya Allah, ni siapa punya ni buah apple ni? Aku tak minta izin dengan tuan dia ni. Aku makan buah apple ni, aku tak minta izin dengan tuan dia. Siapa ya tuan dia ni? Jadi dia terdetik di hati untuk mengikut arah sungai yang mengalir dan mencari di mana sumber pokok apple ini datang. Berjalan, jumpa satu buah rumah, ada satu kebun apple. Nanyakan pergi rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab tuan rumah, adakah anta sahibu tuhfah? Adakah mu ni pemilik buah apple ni? Kata na'am, akulah pemilik buah apple ni. Jadi dia kata, aku termakan tadi buah apple ni, aku tak ingat minta izin denganmu wahai tuan. Izin halalkanlah aku makan buah apple. Jadi tuan rumah tengok dengan pemuda ini, tuan rumah kata takjub. Ni orang soleh ni. Kalau bukan orang soleh yang makan tak ingat gitu dah. Ni ingat nak minta izin. Bermakna dia ni soleh ni. Jadi tuan rumah pun nak uji dia dalam setahun. Baik, kalau nak suruh aku halalkan buah apple ni, mu kena kerja dengan aku setahun atau 2 tahun. Ayah dia pun mikir, Abu Saleh mikir, baiklah, demi untuk menyucikan perut dia daripada memakan benda yang haram. Jadi dia kerja dengan tuan rumah, kerja setahun 2 tahun, cukup 2 tahun. Kata tuan rumah, siap dah, kira luluhlah ujian, beres aku akan halal, tapi dengan satu syarat lagi. Tuan rumah kata, mu kena kahwin dengan anak aku. Anak aku ni seorang yang buta, seorang yang bisu, seorang yang pekat. Jadi Syekh Abdul Qadir pun dengar syarat Allah pegang, tapi demi untuk menyucikan perut dia, jadi dia kahwin tak kat nikah apa, malam pertama masuk bilik bini boleh kecek. Aik kata bisu, misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab, mu lihat dak aku ni? Kata Abu Saleh, mu nampak dak aku ni? Kata perempuan tu, aku nampak. Mu dengar dak gapo aku ayat ni? Kata perempuan tu, aku dengar. Patu mana ayah engkau kata bahawasanya engkau bisu, engkau buta, engkau pekat? Katanya perempuan itu, memang aku bisu daripada mengumpat ghibah kepada orang. Aku buta kepada benda-benda yang haram. Aku tidak pernah lihat benda yang haram. Pekat aku tak pernah dengar orang mengumpat dan sebagainya. Kata Allah, ayah dia Abu Saleh kata, alhamdulillah, ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Dari zuriat emak yang soleh, ayah yang soleh, emak yang solehah, anak ayah yang soleh, lahirlah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruh. Ketika mana Syekh Abdul Qadir lahir, ketika itu bulan Ramadan. Lepas imsak, lepas subuh,
Mak dia nak bagi susu kau Syekh Abdul Qadir tak minum. Buka je dengar je azan maghrib, maka Syekh Abdul Qadir pun nangis nak susu. Masa kecil lagi dia puasa dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi wali Allah yang besar, sultan. Kerana dia ketika mana kecil lagi dia sudah puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang mana Syekh Abdul Qadir ini terkenal dengan ilmu kerohanian. Jadi dia sudah meningkat besar. Dia berkata kepada maknya, "Wahai makku, aku hendak belajar ke Baghdad. Di sana ramai ulama-ulama yang alim, yang soleh, yang warak, wahai makku." Kata mak, "Tak apa, silakan kau pergi." Umur 18. Gigi mak dia pun bagi satu baju ni dia jahit, ada duit belanja dalam ni berupa berapa dinar wallahu alam, berapa wallahu alam. Mak dia tanam duit jahit di sini. Jadi Syekh Abdul Qadir ikutlah kabilah untuk pergi ke Iraq. Dalam perjalanan ada sekelompok penyamun ingin menyamun kabilah-kabilah ini yang membawa harta-harta untuk dagang ini. Maka dia pergi kepada Syekh Abdul Qadir. Kata perampak ini, "Engkau ada duit wahai pemuda?" Kata pemuda ni, "Ada." Syekh Abdul Qadir kata, "Ada. Duit ni emak aku jahit dalam ni." Kata perampak ni jujur molek budak muda ni. Jujur kata. Siapa pemuda ni? Curi tu pun ambil duit, jalan separuh. Dia mikir, siapa pemuda ni? Kata dia pun toleh balik. "Siapa engkau ni wahai pemuda?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Ana Abdul Qadir Al-Jilani, daripada Jilan Farsi. Aku ingin pergi ke Baghdad menuntut ilmu." Jadi semua perompak itu taubat kepada Allah Taala kerana tempias dengan nurnya Syekh Abdul Qadir. Semua bukan masuk Islam, semua taubat kepada Allah Taala dan mengikut Syekh Abdul Qadir untuk belajar di Baghdad. Tu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh. Kenapa dia diangkat menjadi wali besar? Kerana dia orang soleh. Orang yang menjaga daripada makruh, benda-benda yang makruh. Ada satu ketika mana Syekh Abdul Qadir sudah meningkat dewasa, Syekh Abdul Qadir menjadi syekh dah. Dia dengan anak murid duduk atas bumbung. Atas bumbung madrasah dia. Datang sepantas kilat datang berpakaian putih menaik burung yang laju sepantas kilat, kata ulama, kata anak murid dia. Duk sembang dengan Syekh Abdul Qadir gini apa duk sembang. Anak murid tengah perhati tok guru dia tengah sembang. Selepas usai sembang pergi. Yang mana naik burung yang sepatah kilat tu pergi. Kata Syekh Abdul Qadir, "Nak tahu siapa dah ni?" Kata anak murid, "Na'am, aku nak tahu wahai Syekh." Itu adalah para rijalul ghaib yang menjaga Jabal Qaf. Itu penghuni Jabal Qaf. Nak bahas Jabal Qaf ni tempat mesyuarat para wali, dan di situ para wali, ruh-ruh para wali bersidang hal-hal ketuhanan, hal-hal hukum hakam dan haram halal, semua bersidang di situ. Syekh Abdul Qadir ni ada satu tapak kaki di belakang tubuh dia ni. Sebab apa? Sebelum dia lahir, ruh dia sudah sambut Nabi Muhammad untuk naik burak ketika mana Isra wal Mi'raj. Terbekas tapak kaki Nabi di belakang Syekh Abdul Qadir. Allah mulia orangnya. Tu kenapa nama Syekh Abdul Qadir sampai sekarang orang nak sebut Syekh Abdul Qadir. Allahu Rabbi ya Karim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika mana seorang anak murid Syekh Abdul Qadir ni nak cerita karamah Syekh Abdul Qadir. Ketika mana Syekh Abdul Qadir anak muridnya wafat, anak murid ini bodoh. Tak tahu apa itu tauhid, tak tahu apa itu fiqh, tak tahu apa itu tasawuf, cuma dia mencintai Syekh Abdul Qadir dengan tulus. Jadi ketika mana anak murid dia mati, dia orang bodoh, dia kenal Syekh Abdul Qadir, dia tahu gapo-gapo Syekh Abdul Qadir. Tiba malaikat tanya, "Man rabbuka?" Aku tak tahu, tapi aku tahu Syekh Abdul Qadir. Malaikat pun pelik. Orang ni tak kenal Tuhan ni, kena katok ni. "Wa man nabiyuka?" Aku tak tahu, tapi aku kenal Syekh Abdul Qadir, jawab. Lantas malaikat nak seksa dia, mari ruh Syekh Abdul Qadir. Ya, jangan seksa, ni murid aku ni. Aku akan syafaat dia dalam kubur. Nampak? Tu ruh para wali Allah hidup. Ruh para wali Allah ni hidup. Ruh para syuhada ni hidup. Apatah lagi ruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tu sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, sayyidun nas, ketua para nabi, ketua para wali, ketua manusia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah sikit tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh, sebagai pengenalan ingin mengenalnya zuriat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang fikih, yang faqih dalam ilmu fikih, yang alim, yang wara', orang yang sufi, masya-Allah. Itu saja daripada saya. Kalau ada salah silap boleh tegurlah komen kat ruangan komen di video ini. InsyaAllah saya akan perbetulkan balik. Sebab apa? Saya ni manusia yang biasa, yang tidak lari daripada kesilapan. Wa afwa minkum hadza minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.